Sambung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung hadis ke-6546. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yabula fa ata azazan min al-ardi akhadha 'udan fanakata bihi fil ardi hatta yuthira min at-turabi thumma yabulu fihi. Dal mana rawahu Abu Daud fi marasilihi wal harthu, mungkin ni namanya wal harisu, mungkin wal harithu an Talha bin Abi Qanan mursalan. Kemudian dad tu ialah istilah kepada dhaif, simbol kepada dhaif. Baik. Kana sallallahu alaihi wasallam adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza arada an yabula, apabila baginda hendak buang air kecil. Yabul makna kencing lah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak buang air kecil, fa'ata azazan minal ardi, lalu baginda datang kepada azaz. Azaz minal ardi ni, azaz maknanya tanah keras. Apabila baginda datang ke tanah keras, akhadha 'udan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan ambil kayu. Baginda akan ambil sebatang kayu, fanakata bihi fil ardi, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam akan kita kata menggores-gores. Baginda menggores-gores atau menguis-nguis. Menguis kot lebih sesuai. Baginda sallallahu alaihi wasallam menguis dengan kayu itu di tanah, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menggemburkan sedikit tanah itu. Baginda menggemburkan tanah itu hatta yuthira minat turab, sehingga baginda menggemburkan tanah itu. Thumma yabulu fi, kemudian barulah baginda buang air kecil di tanah itu. Okey, saya ulang semula. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak, idza arada, apabila baginda hendak, an yabula, untuk buang air kecil, fa ata azazan minal ardi, dan maka apabila baginda datang ke tanah yang keras, akhadha 'udan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan ambil sepotong kayu, sebatang kayu, lalu baginda menguis-nguis menggunakan kayu itu di tanah. Baginda menguis-nguis menggunakan kayu itu di tanah, sehingga baginda menggemburkan tanah itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun buang air kecil di tanah tersebut. Hadis ni riwayat Abu Daud dalam kitab marasilnya, marasil Abi Daud, dan juga diriwayatkan oleh Harth daripada Talha bin Abi Qanan secara mursal. Dan hadis ni ialah dhaif. Mursal ni maksudnya Talha bin Abi Qanan ni riwayatkan terus daripada Nabi SAW tanpa ada perantaraan sahabat. Maka oleh kerana itu hadis ni ada terputus sanadnya, dan kemudian Talha ni pun tak dikenali, majhul. Kerana itu kemudian bila beliau riwayatkan direct dari Nabi SAW, hadis ni dipanggil istilah dia mursal. Dan hadis mursal ialah hadis yang sanadnya terputus, maka hadis ini dihukumkan dhaif. Baik, ini berkenaan dengan di antara perkara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda buang air kecil. Maknanya bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak buang air kecil, kalau tanah tu keras, tanah yang keras ni, kalau orang buang air kecil kat situ, jadi kadang satu takut air, bila dah buang air kecil, air itu mengalir. Dia mengalir, maka mungkin terkena kat kaki. Satu, yang kedua, boleh menyebabkan dia mudah untuk terpercik. Maka untuk mengelakkan mengalir terkena kaki, dan juga untuk mengelakkan daripada terkena percikannya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam ambil kayu. Baginda bagi macam gembur sikit tanah tu, bagi macam dia tidak rata kan, macam ni. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam barulah buang air kecil di situ. Mai di sini ialah untuk elakkan daripada terkena percikan, dan juga daripada terkenanya najis tersebut di kaki, ataupun boleh jadi terkena di pakaian kalau dia mengalir. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW begitu berjaga-jaga dalam bab najis. Mana bila buang air kecil, Nabi SAW begitu berjaga-jaga daripada terkena percikan air, ialah air kencing, air buang air kecil tu. Jadi kerana itu baginda SAW lakukan demikian. Okay, kalaulah sebagai contohnya tempat yang kita buang air kecil itu ialah tidak berlakunya percikan, tak ada masalah lah.
Ini zaman dulu kan, Nabi SAW buang air kecil di tanah. Tapi kalau sekarang kita buang air kecil semua di tandas, jadi tak timbul apa-apa masalah. Secara umum lah, secara umum ni tak ada apa-apa masalah dah. Tandas pun dibuat dengan keadaan yang mana cara dia tu, style dia tu, design dia tu tidak mudah terkena percikan pada pakaian kita. Tapi pun begitu kena jaga-jaga jugalah. Kena jaga-jaga ketika buang air kecil. Dalam hadis kan dia beritahu kan, Nabi SAW ketika Nabi lalu satu kawasan, dan waktu tu Nabi lalu di dua perkuburan, dua kubur. Unta baginda SAW tiba-tiba macam tersentak. Macam tersentak, melompat macam terkejut. Maka Nabi SAW bagi tahu ni unta ni dia terkejut, tersentak kerana dia dengar pekikan orang yang diseksa dalam kubur. Dan Nabi bagi tahu kedua-dua orang di sini ada dua kubur, dua-dua orang yang diseksa ni mereka tidaklah diseksa kerana perkara yang dianggap besar. Maksud mereka diseksa pada perkara yang orang anggap mungkin benda biasa, benda kecil. Nabi bagi tahu ama yu'adzabani fi kabir, tidaklah mereka diseksa kerana perkara yang dianggap besar. Apa dia? Nabi kata salah seorangnya ialah tidak jaga-jaga ketika buang air kecil, istinja, tak jaga-jaga. Yang kedua ialah Nabi bagi tahu dia selalu bergerak mengadu domba pada orang, pecah belah ke orang. Jumpa orang ni cerita ni, jumpa orang ni cerita ni, bawa mulut. Maka menyebabkan orang ni bergaduh sebab dia. Jadi salah satu dia dah hadis tu iaitu bagi tahu berkenaan dengan apa? Buang air kecil. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau tuan-tuan kat sini pun ada pengajian fiqh. Ustaz Husaidi pun ada mengajar fiqh. Fiqh. Dulu ada lagi fiqh, Ustaz Husaidi mengajar fiqh. Dulu mengajar fiqh kan sini. Tak apalah. Okey baik. Kemudian Syekh Nuruddin mengajar fiqh. Orang yang belajar fiqh, kalau kita tengok, kalau satu orang belajar fiqh, sebelum mula-mula sekali bila satu orang tu belajar fiqh, dalam kitab fiqh akan cerita bab wuduk kan, bab wuduk tu. Tapi sebelum dia bab wuduk ialah bab qada hajat. Adab qada hajat. Kerana itu dalam hadis ada bagi tahu kerana itu dalam kitab fiqh ada sebutkan berkenaan dengan adab qada hajat. Okey, kenapa cerita pasal qada hajat? Kerana satu orang bila dia nak solat mesti suci. Dan kesucian ialah bukan hanya dijaga ketika ambil wuduk, tetapi ketika masuk tandas lagi kena jaga dah kesucian. Kerana itu para ulama biasa sebutkan, kalau kita satu orang nak jaga solat bukan hanya dijaga time solat tu saja, tapi bermula daripada masuk bilik air sampailah salam, maka perlu jaga solat tu. Daripada kita masuk, contoh kata satu orang bangun tidur, lepas bangun tidur masuk bilik air, dalam bilik air dia bahkan buang air kecil, buang air besar, sampailah lepas tu dia ambil wuduk, sampai lepas ambil wuduk dia akan solat, sampailah salam. Jadi bermula menjaga solat ialah bukan daripada hanya sekadar tahu pasal solat, tapi bermula daripada dalam bilik air. Istinja lah biasa dipanggil istinja. Kerana tu dalam kitab fiqh bab yang sebelum dia wuduk ialah babul istinja. Bab istinja. Istinja maknanya membersihkan diri daripada najis. Jadi dalam hadis ni ada beritahu berkenaan dengan Nabi SAW ketika buang air kecil. Kan? Okey. Sambung lagi hadis yang seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa lis-salah. Rawahu, qaf ni maksudnya Bukhari wa Muslim, makna muttafaq alaih. Qaf tu maknanya muttafaq alaih, Bukhari wa Muslim. Dal Abu Daud, nun tu Nasa'i, ha Ibnu Majah. Maksudnya rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Maksudnya ini hadis ni diriwayatkan oleh 6 perawi kutub sittah. Bukhari, Muslim, ada satu tak, maaf. Satu tak, Tirmizi tak ada. Tirmizi tak ada. Dia kan kutub sittah kan 6 semua. Yang ini tak ada satu, Tirmizi. Maknanya diriwayatkan oleh 5 perawi daripada 5 imam daripada 6 imam tu. Kan kita biasa dengarkan Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ini kesemuanya mereka riwayatkan kecuali satu imam, iaitu Imam Tirmizi. An Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sahih tu ana sahih. Hadis ni adalah hadis sahih. Okey baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam,
apabila baginda SAW nak tidur, apabila baginda hendak tidur, wa huwa junubun, dalam keadaan baginda berjunub, ghasala farjahu, maka baginda akan membasuh farjahu. Farjahu iaitu kemaluan baginda. Baginda akan basuh kemaluan baginda. Wa tawadda'a lis-salah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan berwuduk. Wa tawadda'a lis-salah ni mana baginda berwuduk seperti wuduk untuk solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wuduk untuk solat. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Di dalam hadis ni bagi tahu bahawa apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjunub, baginda bersama dengan isteri baginda. Jadi kemudian bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak tidur dalam keadaan baginda tak mahu mandi lagi, maknanya baginda belum mahu mandi lagi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan pertama baginda akan basuh dulu kemaluan. Kemudian lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam akan berwuduk seperti wuduk untuk solat. Maksudnya ini antara perkara yang sunat dilakukan. Antara perkara yang sunat dilakukan oleh seseorang yang kalau dia dalam keadaan berjunub, sepatutnya sebaiknya dia segera mandi. Itulah terbaiknya. Tapi kalaulah contoh kata dia tak nak mandi lagi, tak ada masalah. Sebab mandi tu akan jadi wajib, betul-betul jadi wajib masanya bila nak solat. Bila nak solat kenalah mandi. Tapi bila belum tiba waktu nak solat, tak ada wajib lagi. Tapi kalau dia segerakan bagus. Tapi kadang-kadang ada kala belum lagi nak mandi, maka apa caranya? Pertama ialah dia basuh dulu kemaluan dia. Kemudian selepas itu dia ambil wuduk. Dan wuduk ini ialah sunat. Maka dalam kitab fiqh sebutkan satu orang kalau contoh kata dia berjunub dan kemudian nak tidur, disunatkan sebelum dia tidur dia ambil wuduk. Dan wuduknya itu ialah wuduk seperti nak solat. Dia berwuduk. Jadi di sini adalah perbincangan dalam kitab fiqh. Wuduk itu adakah dikira sebahagian daripada mandi wajib ataupun tak? Sebahagian ulama kata tu tak termasuk mandi wajib. Maksudnya wuduk tu dikira wuduk lah, nanti bangun dah kira bila dah dia kira sunat. Kemudian lepas tu tak termasuk dalam mandi wajib. Tapi sebahagian ulama berpendapat bahawa wuduk itu boleh termasuk dalam mandi wajib. Maksudnya macam mana? Kalau dia waktu tu dia berwuduk, maka dia kena niat wuduk itu niat macam niat angkat hadap besar. Jadi bila dah berwuduk, maka automatik anggota wuduk tu dah diangkat hadap besar, dah terangkat hadap besar. Lepas tu apa dia perlu buat? Dia hanya perlu, kalau besok pagi bangun, dia hanya perlu sempurnakan. Maknanya kalaulah kata dia nak mandi itu cukup, dari segi cukup lah, dari segi cukupnya, cukup ialah dia membasuh anggota yang selain anggota wuduk. Maka dah kira selesai mandi wajib dia. Tetapi dalam ini ada perbincangan yang tak fiqh lagi. Sebab dia kerana dari segi kalau contoh kata niat itu tak berpaling daripada niat dia, maka sah lah, tak ada masalah. Tapi macam mana pun sebaik-baiknya, maka menurut kebanyakan ulama Syafi'iyah, kalau kita tengok dia wuduk tu sunat lah, tak termasuk di dalam mandi wajib. Cuma sebahagian ulama mengatakan itu ialah termasuk dalam mandi wajib. Ibnu Hajar rahimahullah pun ada sebutkan ikhtilaf ni. Tapi walau bagaimanapun, mana kita katakan bahawa wuduk ni ialah wuduk yang sunat, maka ia tak termasuk dalam mandi wajib. Jadi bila satu orang tu besok pagi bangun, maka hendaklah dia berwuduk, dia mulakan balik dia punya mandi wajib tu. Kan? Macam biasa. Tetapi memang disunatkan satu orang bila sebelum dia mandi wajib, dia disunatkan berwuduk sempurna. Satu orang bila nak mandi wajib, disunatkan dia berwuduk sempurna dulu, maka barulah mandi wajib. Tapi persoalan timbul. Apa yang persoalan biasa timbul? Sebelum mandi wajib, dia ketika kita nak mandi wajib ni disunatkan untuk bersihkan kemaluan. Lepas tu satu orang tu pun dia bersihkan kemaluan, kemudian lepas tu dia pun berwuduk. Kemudian bila dia berwuduk, lepas tu dia pun mandilah, dia mulakan mandi. Tapi bila mandi wajib, kadang-kadang satu orang tu dia pegang kemaluan dia, maka wuduk tadi jadi batal. Dia mandi wajib apa semua, tapi wuduk tadi bila dah pegang kemaluan, wuduk tadi batal balik.
Maka apakah caranya untuk dia nak elakkan wuduk tu dia jadi batal? Caranya ialah ketika dia mula basuh kemaluan, memang disunatkan sebelum daripada mandi wajib, disunatkan basuh kemaluan dulu, kemaluan depan belakang. Ketika dia mandi wajib tu lagi, ketika dia basuh kemaluan lagi, waktu tu dah niat angkat hadas besar. Masa ketika basuh kemaluan, dah niat angkat hadas besar. Basuh kemaluan depan, basuh kemaluan belakang. Waktu tu dah niat angkat hadas besar. Bila dah niat angkat hadas besar waktu tu, jadi kemaluan dah bersih semua, maka sekarang bahagian kemaluan tak payah usik dah. Kemaluan depan belakang, kubul dubur tak payah usik dah. Sebab dah basuh dan kemudian di situ kawasan dia hadas dah terangkat. Sebab dah niat mandi wajib. Sebab kerana dia akan mula terangkat hadas tu bila dah mula niat. Jadi bila dah basuh kemaluan, dah mula niat mandi wajib, maka automatik kemaluan dekat bahagian kemaluan punya hadas besar dah terangkat. Lepas tu baru dia berwuduk. Dia berwuduk. Jadi lepas dia berwuduk tu, jadi kemaluan dah basuh dan situ pun hadas dah terangkat. Kemudian dia pun berwuduk. Lepas tu barulah mulakan mandi wajib. Ini. Tapi sebenarnya niat tu dah awal lagi. Dan kemudian bila wuduk, kemudian lepas tu bila dia sempurnakan mandi, maka tak payah lagi sentuh kemaluan. Sebab kadang-kadang bila satu orang tu mandi, kadang-kadang dia rasa takut macam syak juga, takut ada bahagian air yang tak kena dekat kemaluan. Jadi kadang-kadang tak tahu, ada takut-takut ada bahagian air tak terkena. Jadi cara dia tu cara dia. Cara dia seperti yang disebutkan tadi. Cara dia ialah ketika basuh kemaluan lagi, dah niat mandi wajib. Lepas tu ambil wuduk sempurna. Lepas tu teruskan mandi. Basuh di atas dulu, lepas tu bahagian kanan, bahagian belah kiri, lepas tu sampailah ke bawah. Dah selesai. Tak payah lagi sentuh kemaluan. Waktu tu wuduk pun dah ada. Kan tak payah lagi ambil wuduk. Tapi kalau dia sentuh balik, maka akan jadi batal lah wuduk yang tadi dia ambil tu. Memang dalam hadis tu beritahu Nabi SAW, bila baginda mandi wajib, baginda akan ambil wuduk. Baginda akan ambil wuduk dulu. Dan wuduknya sempurna. Sebab di sini juga ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tak tahu, mungkin ada pernah belajar kat sini pun ada, mungkin ada yang ingat. Dia ada ikhtilaf di kalangan ulama. Adakah wuduk tu, kadang biasa orang sebut juga, kadang wuduk tu wuduk yang tinggalkan kaki. Tinggal kaki. Itu ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat dan tu. Tapi kalau ikut pendapat yang kuatnya, muktamadnya ialah maknanya wuduk sempurna termasuk basuh kaki. Wuduk sempurna termasuk basuh kaki. Kemudian lepas tu sambung mandi. Mulakan daripada atas dulu. Okey, baik. Jadi yang ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ini baginda SAW bila baginda nak tidur, ketika baginda berjunub, maka baginda basuh kemaluannya dan baginda SAW berwuduk seperti wuduk untuk solat. Wa tawadda'a lis-salat, maksudnya berwuduk seperti wuduk untuk solat. Okey, tak kat bawah tu hadis lebih kurang sama juga. Okey, kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Wa idza arada an ya'kula aw yashraba wa huwa junubun ghasala yadayhi thumma ya'kulu wa yashrabu. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha. Baik, daripada adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza arada, bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak tidur, wa huwa junubun, dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam berjunub, tawadda'a wudu'ahu lis-salah, baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wuduk baginda untuk solat. Baginda berwuduk seperti wuduk baginda untuk solat. Dan wa idza arada an ya'kula wa yashraba, dan bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak makan atau nak minum. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak makan atau nak minum, wa huwa junubun, dalam keadaan baginda berjunub, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangan baginda, thumma ya'kulu wa yashrabu, kemudian baginda makan dan minum. Hadis ini riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis ni ada sambungan lagi lah hadis macam tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau baginda nak tidur, baginda berwuduk seperti wuduk untuk solat. Dan kalau baginda sallallahu alaihi wasallam nak makan, baginda basuh dua tangan baginda, kemudian lepas tu baginda makan dan minum. Jadi ini antara perkara yang sunat dilakukan, kan? Cuma dalam tambahan dalam hadis ni, iaitu kalau nak makan nak minum, ialah secara umumnya kita memang nak makan nak minum kita akan basuh tangan. Tapi macam orang zaman dulu, kadang-kadang mereka bukan macam kita sekarang, kan? Mereka dapat air susah. Jadi kadang-kadang bila mereka makan, satu makanan orang zaman dulu secara umumnya kering. Makanan mereka dulu kurma, roti,
daging mereka pun bukan berlengas macam daging kita sekarang. Makanan kita sekarang berkuah, berlemak. Zaman dulu mereka punya makan, daging mereka pun biasanya daging daripada daging panggang, kering. Orang zaman dulu bahkan daging mereka panggang, bukan daging kari sekalian kita sekarang. Maksudnya ada tapi jarang. Ada. Nabi SAW juga ada makan daging, kuah daging, tapi tak banyak. Secara dia bukan sup lah, macam lebih kurang, yelah mungkin jugalah sup ke apa, macam tu lah. Tapi Nabi ada makan juga kuah daging, tapi tak banyak. Biasa daging mereka ialah kering, maknanya panggang kan. Jadi kerana itu mereka tangan ni maknanya kalau macam makan, kadang mereka tak biasa basuh. Tapi Islam ajar, Nabi SAW dalam hadis, Nabi ajar para sahabat Nabi kalau nak makan, sebelum makan dan lepas makan, basuh tangan. Itu sebut dalam keadaan orang Arab ni tak biasa jumpai, dan mungkin mereka pun zaman tu tak adalah ambil berat kebersihan sangat, tapi Islam datang baginda ajarkan supaya betul-betul jaga kebersihan. Nak makan, nak minum, basuh tangan. Kan nak makan dan nak minum ialah basuh tangan. Dalam keadaan waktu tu mereka pun kurang menggunakan air. Jadi Nabi SAW tunjukkan bila satu orang dah bersama dengan isteri dia, bersama dengan isteri dia, jadi mungkin tangan dia ada pegang yang tempat-tempat yang mungkin kadang menyebabkan tangan dia kotor, maka Nabi SAW pun lakukan, tunjukkan bahawa bila nak makan, nak minum dan kena berjunub, maka basuh tangan dulu, kemudian makan dan minum. Jadi untuk nak tidur sunat berwudu, dan kalau nak makan, nak minum sunat basuh tangan sekiranya satu orang tu berjunub. Okey, baik. Di sini ada satu perkara. Okey, kalau kita tengok hadas besar ni, dia ada satu kita kata, okey, ini ada satu perkara yang perlu difahami sikit. Satu ialah perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Ini haid dan nifas. Jadi dia seolah dia kalau kita biasa dengar dalam kitab fiqh biasa bagi tahu hadas ni ada dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil apa dia? Kalau batal wuduk tu lah, berlakunya perkara yang membatalkan wuduk, maka hadas kecil. Satu lagi dipanggil hadas besar. Hadas besar biasa disebutkan ialah junub. Junub ni maksudnya orang yang keluar mani, itu junub. Ataupun orang yang bersetubuh, maka itu junub. Satu lagi, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, maka ini hadas besar. Tapi kalau setengah kitab lain, kitab-kitab besar lah, mereka detailkan lagi, iaitu sebenarnya hadas ni 3. 2 tu kalau kita kecilkan, tapi dia sebenarnya 3. Kenapa? Sebab kerana ada berbeza hukum. Dan beza hukum ni pada bab wuduk. Beza hukum ni adalah pada bab wuduk. Ini terutama kadang perempuan yang bertanya. Beza hukum ni adalah pada bab wuduk. Maka mereka bezakan, satu yang pertama ialah hadas kecil. Okey, yang pertama lah hadas. Yang kedua hadas pertengahan. Pertengahan dulu. Pertengahan ni ialah junub. Yang ketiga hadas besar. Maka hadas besar tu ialah perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Jadi apa beza dia? Beza dia kat bab wudu. Cuba fahami betul, sebab ini ada sikit masalah kerana orang yang sebab dia beritahu Nabi berjunub, Nabi ambil wudu. Okey, sedangkan dalam kitab fiqh beritahu perempuan yang haid dan nifas, bukan, antara syarat wudu ialah satu orang tu, iaitu dia kadang-kadang tidak haid tak nifas. Ini antara syarat wudu. Kan, jadi macam mana satu orang haid nifas boleh berwudu? Jadi maka timbul pertanyaan, boleh tak perempuan haid dan nifas berwudu? Yang kita bicara dalam hadis ni apa? Junub, bukan haid nifas. Jadi kesimpulannya, orang yang kalau contoh hadas kecil, confirm lah memang boleh wudu. Orang yang berjunub boleh berwudu. Dan wudu untuk macam solat. Wudu seperti wudu solat. Tapi orang yang haid dan nifas, maka tak boleh wudu. Haid dan nifas tak boleh berwudu untuk solat tu. Yang dalam hadis ni bicara berkenaan dengan orang berjunub. Jadi bahkan dalam kitab fiqh beritahu perempuan yang haid dan nifas adalah haram mereka berwudu. Ini kerana seolah macam mereka main-main. Ini dalam keadaan mereka tahu. Kadang-kadang mereka tahu adalah haram mereka berwudu. Kerana dalam kitab itu, kerana seolah macam mereka main-main. Sebab kalau mereka berwudu, mereka tak sah pun sembahyang, tak boleh, apa pun mereka tak boleh buat. Apa pun mereka tak boleh buat dengan wuduk tersebut. Jadi kerana itu, yang hukum ini adalah untuk bab junub. Tapi haid dan nifas tidak. Haid dan nifas adalah tidak.
Jadi kesimpulannya, tapi perempuan yang haid dan nifas pula dia ada dua jenis. Satu, perempuan yang haid dan nifas yang masih lagi di mana darah masih keluar. Yang haram berwuduk itu ketika darah masih keluar. Tapi bila darah dah berhenti, dia belum nak mandi, tetapi dia dalam menunggu nak mandi tu. Waktu tu boleh berwuduk tak? Waktu tu dah boleh. Waktu tu dah boleh. Jadi itu maksudnya, sebab dia syarat nak sah bersuci ni ialah mesti perempuan tu tidak ada haid tak nifas. Maksudnya dalam keadaan tidak masih lagi keluar darah. Jadi kalau dah berhenti darah, maka barulah boleh. Jadi kesimpulannya, orang yang berhadas besar, selain haid dan nifas yang tengah keluar lagi, selain haid dan nifas yang tengah keluar, maka boleh ambil wuduk. Siapa dia? Maksudnya orang junub dan perempuan yang dah berhenti darahnya, tapi belum lagi mandi. Itu je. Tapi satu keadaan dia, perempuan yang haid dan nifas masih boleh. Tapi bukan itu bukan wuduk lah, itu mandi. Bila? Iaitu perempuan kalau nak pergi haji. Perempuan nak pergi haji, dia berihram, kan? Dia berihram di miqat, maka disunatkan dia mandi juga, kan? Perempuan yang pergi ihram di miqat, maka dia tengah nak buat haji, tiba-tiba dia datangi haid. Jadi dia disunatkan juga untuk mandi ihram. Kena pakai ihram lah macam biasa. Perempuan ni boleh terus buat haji, tapi satu benda tak boleh buat. Dia boleh buat amalan haji macam biasa. Satu benda tak boleh buat, iaitu tak boleh tawaf. Itu je. Yang lain-lain boleh buat. Jadi tawaf tu nanti daripada habis dia tunggu semua, tawaf tu boleh buat kemudian, kan? Jadi dia tunggulah, kan? Dan benda tu yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat haji, dah bergerak sampai ke Wadi Sarif. Jadi sampai di Wadi Sarif. Sarif ni dah dekat nak masuk Mekah, lebih kurang 10 km pergi ke Tan'im. Depan ni 10 km ke depan Tan'im. Lepas tu dah masuk Mekah lah. Sampai kat Wadi Sarif, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha didatangi haid. Menangis kerana sedih. Isteri lain semua boleh ikut, nanti takut aku tak boleh buat haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam pujuk Aisyah. Nabi kata, Aisyah kan macam budak. Tapi orang perempuannya cerdik. Jadi waktu tu dia baru berapa tahun tu? Time tu baru lebih kurang 17-18. Nabi kata itu biasa. Itu adalah perkara biasa yang datang pada perempuan. Jadi Nabi kata boleh buat haji macam biasa. Cuma nanti ada perkara yang tak boleh buat, maka tangguhkan dulu, iaitu tawaf je lah. Jadi lepas tu Sayyidatina Aisyah pun buat haji macam biasa, cuma tawaf tu tak boleh. Sebab tawaf ialah mesti syarat dia suci. Dan satu lagi, syarat tawaf dalam masjid. Dia ada wuduk dan dalam masjid. Jadi perempuan yang haid tak boleh masuk masjid. Tangguh dulu. Lepas dah selesai haji lebih kurang dalam 10 Zulhijjah tu. Sebab Nabi sampai kat Sarif 3 Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW duduk kat Mekah, semua habis selesai sampai haji. Lebih kurang 10 Zulhijjah tu Sayyidatina Aisyah suci. Maka lepas tu beliau pun dah selesai semua, maka barulah beliau tawaf. Jadi beliau tawaf tu masa Nabi SAW buat tawaf tu, Sayyidatina Aisyah dah sempat tawaf dah. Beliau tawaf dengan Nabi SAW. Okey, baik. Itulah tu sikit dia. Okay. Jadi apa yang saya nak sampaikan ialah, jadi orang yang boleh berwuduk ni sama ada hadas kecil ataupun hadas pertengahan. Itulah tadi kalau kita ikut 3 bahagian tu, mana hadas pertengahan iaitu junub. Adapun wanita yang masih sedang masih keluar darahnya, haid atau nifas ni, maka tak boleh berwuduk. Bahkan haram. Dalam keadaan dia tahu. Kecuali kalau dah berhenti dia punya haid nifas tu. Contoh macam mana? Perempuan tu contoh kata dia dah suci, dia bukan dah suci, dia dah berhenti haid dia, darah dia lepas isyak. Tapi dia kata tak apalah, mandi besok pagilah, subuh, nak sembahyang subuh nanti. Jadi malam tu dia tidur. Haid dah berhenti tapi dia belum mandi lagi. Malam tu dia tidur. Jadi malam tu nak tidur, dia tidur, jadi perempuan tu pun disunatkan untuk ambil wuduk. Sebab dia dah bersih dah. Tapi sebab baiknya mandilah, kan. Mandi cepat-cepat sebabkan apa? Kalau kata dia suci itu lepas isyak, dia wajib sembahyang isyak tu. Isyak tu wajib. Bukan tadi isyak wajib, bahkan maghrib pun wajib. Maghrib dan isyak tu dua-dua jadi wajib. Jadi jangan tunggu subuh. Dia dah suci lepas isyak. Pukul 10 dah suci. Bila dah berhenti darah lepas isyak, maka kena tunaikan sembahyang isyak tu. Kalau ditunggu besok, dia berdosa. Berdosa kerana apa? Kerana dia biarkan solat isyak tu jadi qadha.
kan. Jadi kan itu ni pun kadang yang terilmu yang penting untuk wanita tak tahu kan. Jadi kerana tu kena cepat-cepat apa nama ni, sama gak macam contohnya dia suci asar kan. Jadi sebelum habis waktu tu kena cepatlah mandi wajib supaya dia dapat ni. Tapi katalah contoh kata dia nak bangun besok pukul 4 pagi nak tahajud sekali, tu okey lah. Itu kalau perempuan tu kuat buat amal kan. Tapi kalau bangun pun terkejut, baik tak payah kan. Jadi baik mandi awal. Tapi itu contoh lah, saya bagi contoh saja. Makna kalau contoh kata dia dah suci, bagaimana dia nak dia nak berwuduk. Kalau bukan dah suci, maka dah berhenti dia punya head dah berhenti, cuma dia belum mandi. Okey, baik. Okey. Hadis seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashira imra'atan min nisa'i wa hiya haidun amaraha an tattazira thumma yubashiruha. Okey, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila tadi rawahu tu makna rawahul Bukhari, dal Abu Daud an Maimunah maknanya Maimunah radhiyallahu anha, sahih. Okey, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak yubashira, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam hendak macam mana nak terjemah ni? Saya sebenarnya suka guna terjemah yang mudah faham kan. Tak tahulah, orang Melayu guna ke roman-roman. Ni senang lah, ni bab perkahwinan kan. Itulah saya dah macam faham macam tu dah senang lebih kurang. Kalau bahasa Melayu dia bukan bermesra. Mesra ni kadang makna dia lebih luas sangat. Mesra ni makna dia luas. Mesra ni mungkin gurau-gurau kan. Ini senang cerita berintiman. Okey, bagus tu. Boleh ni okey. Boleh lah. Okey. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, dia lebih kurang macam orang kata, yalah senang mudah faham ni macam baginda bila nak orang kata nak melakukan perhubungan tu, orang kata berintim. Boleh lah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nak berintiman, yubashir ni makna mubasyarah lah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nak berintiman imra'atan min nisa'i, dengan salah seorang isteri baginda, apabila baginda nak berintiman dengan salah seorang isteri baginda, wahiyya haidun, dalam keadaan dia tengah haid. Dalam keadaan dia tengah haid, wanita tu lah, isteri tu tengah haid, amaraha, baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya antat tazira, supaya dia pakai kain. Baginda suruh supaya dia pakai kain sarung, summa yubashira, kemudian barulah baginda sallallahu alaihi wasallam berintiman dengannya. Kan kalau mudah faham maksudnya roman, maksudnya itulah roman kan. Kadang ada juga saya tengok dalam terjemah buku dia orang pakai kan, dieja dengan ROMEN. Itulah kalau Inggeris romance kan ni. Tapi yalah, ni benda-benda ilmu ni kena tahu juga kan. Jadi hadis ni riwayat Bukhari dan Abu Daud. Daripada riwayat Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintil Harith. Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha, isteri Nabi lah. Isteri Nabi yang last Nabi kahwin Maimunah lah. Maimunah radhiyallahu anha meninggal 58, Maimunah meninggal 51 Hijrah, satu pendapat ada kata 58 Hijrah. Okey, baik. Tapi antara meninggal lambat adalah 58 Hijrah meninggal. Okey. Dalam hadis ni makna bagi tahu baginda, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak berintiman dengan salah seorang isteri baginda ketika dia sedang haid, baginda menyuruhnya pakai kain sarung, kemudian barulah baginda sallallahu alaihi wasallam berintiman dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud daripada Maimunah radhiyallahu anha. Baik, hadis ni sahih. Ini maknanya, asal makna kalau kita tengok ada lafaz yubashir kan, yubashir tu. Yubashir ni asal makna daripada lafaz maknanya basyarah. Basyarah ni makna apa? Maknanya kulit kena kulit. Itu asal maknanya. Maknanya kita kata kulit kena kulit dipanggil yubashir, mubasyarah. Kalau root word dia mubasyarah. Mubasyarah ni maknanya kena kulit dengan kulit. Jadi apa dia? Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak berintiman, bersentuhan kulit, orang kata bergurau-gurau berintiman dengan isteri baginda ketika dia sedang haid, maka baginda suruh dia pakai, mana dekat antara dekat kawasan kita kata lebih kurang antara pusat ke lutut, kawasan tu ialah ditutupi dengan lapik kain, dan barulah baginda sallallahu alaihi wasallam berintiman dengannya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jadi bila hadis ni kita baca, dia ada kaitan dengan fiqh. Dia ada kaitan dengan fiqh. Mestilah ada kaitan dengan fiqh.
Jadi ada perkara yang diharamkan kepada wanita yang sedang haid dan nifas. Jadi antara dia itu haram bersetubuh dengan isteri ketika haid atau nifas. Dan termasuk juga ialah bukan setakat bersetubuh, bahkan juga beristimta'. Dan kitab fiqh itu maknanya orang kata berseronok-seronok dengan isteri juga adalah haram. Tapi di mana? Di antara kawasan pusat dengan lutut. Dari pusat sampai ke lutut itu tak boleh, tak dibenarkan. Jadi itu hukumnya adalah haram. Sebab kerana dalam kitab fiqh itu kerana itu boleh membawa kepada takut dia jadi bersama dengan isteri dia. Dan itu adalah perkara haram. Jadi jadi kesimpulannya makna satu orang suami yang kalau contoh kata isteri dia sedang dalam keadaan udur kan, atau haid atau nifas, maka boleh tak dia nak bermesra-mesra dengan isteri dia? Boleh. Tetapi selain daripada anggota pusat ke lutut. Selain daripada anggota pusat ke lutut. Dan dalam hadis ni makna baginda SAW suruh dia pakai kain ialah supaya untuk elakkan daripada bersentuhan kulit antara kawasan tersebut, kerana itu adalah boleh membawa pada jima. Tapi sebenarnya Nabi SAW orang yang paling dapat menahan dirinya. Jadi apa yang Nabi tunjukkan ini sebenarnya bukan untuk Nabi, untuk kita. Jadi Nabi SAW bukan macam kita. Kita boleh senang telajak. Tapi Nabi SAW bukan jenis macam kita telajak. Jadi sebab itu kadang apa yang banyak benda Nabi buat, kadang untuk umat, tunjuk kepada umat. Kan? Sebab itu contoh dalam hadis kan, dulu juga pernah berlaku perdebatan sampai teruk kan. Dulu ni cerita perdebatan dalam polemik dalam media sosial ni, pasal ada hadis kan. Maka hadis sesuai. Nabi SAW ajar bagi satu orang kalau tengok Nabi SAW pergi luar, Nabi tengok ada perempuan. Dan Nabi SAW balik, baginda SAW bersama dengan isteri baginda. Baginda tunjukkan bahawa itu adalah lebih menjaga nafsu. Kan? Sebenarnya Nabi SAW tengok perempuan, Nabi SAW tak ada masalah pun. Tapi cuma baginda ajar, mana kalau suami lelaki untuk jaga dia punya nafsu, ialah dia ada isteri kat rumah, maka jangan dia buat benda tak baik. Maka bila dia tertengok wanita, maka dia pergi ke rumah dan dia bersama dengan isteri dia. Allah bagi jalan halal. Tapi Nabi lakukan demikian bukan kerana Nabi SAW tengok, na'udzubillah, Nabi SAW naik nafsu macam orang biasa. Orang biasa ialah fitrah. Laki tengok perempuan kadang mungkin dia ada ni. Jadi Nabi ajar kalau kamu tengok mungkin kadang ada perasaan, maka jangan kamu letakkan tempat yang tak baik. Kamu ada tempat yang baik, Allah halalkan, itu di rumah, maka kamu pergi. Jadi apa dalam hadis sebaik tahu Nabi SAW pergi ni pada isteri baginda. Sama dalam hadis ni, Nabi SAW orang yang paling dapat menjaga hawa nafsunya. Maka cuma Nabi tunjukkan, iaitu adabnya, bahkan dituntutnya satu orang bila nak bersama dengan isteri dia, bukan bersama, kita kata berintiman dengan isterinya, maka antara pusat dengan lutut adalah lapik. Antara pusat ke lutut. Selain itu tak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Maknanya dia boleh ke atas semua boleh, kemudian dia ada bawah semua boleh, bawah dia ada lutut. Okey, baik. Jadi itu dibenarkan. Okey, sambung lagi. Maimunah. Okey, jadi dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, ialah yang perempuan yang haid atau nifas haram dia berintiman dengan suaminya antara pusat dengan lutut. Okey, baik. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada min al-haid syai'an alqa ala farjiha thawban. Rawahu Abu Daud dan ba'dhi ummahatil mu'minin sahih. Okey, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda menghendaki daripada perempuan yang haid sesuatu, syai'an itu sesuatu, alqa ala farjiha thawban, baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan ala farjiha di atas kemaluannya kain. Baginda meletakkan di atas kemaluannya kain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada salah seorang ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin maknanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis ini pula tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam hadis ni bagi tahu bahawa apabila baginda sallallahu alaihi wasallam macam hendak berintiman dengan mana-mana isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang sedang haid, baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan di atas kemaluannya kain. Okey. Ini hadis ni seolah berbeza dengan hadis atas kan? Hadis atas begitu pakai kain ialah kalau pakai kain, kawasan dia para ulama kata terpusat dengan lutut.
Tapi kalau hadis ni maknanya kawasan dia lebih kecil, hanya sekadar di atas kemaluan. Jadi ini juga antara perbincangan di antara para ulama. Dan hadis ni dipegang oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Tetapi hadis ini ialah tidak dipegang oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pegang hadis atas. Hadis yang atas tadi kita baca tadi tu. Hadis ni dipegang oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, tetapi pandangan Imam Nawawi itu dipanggil ikhtiar Imam Nawawi, tidak termasuk dalam mazhab Syafi'i. Maka hadis ni kesimpulannya tak dipegang oleh mazhab Syafi'i. Jadi dalam hadis ni bagi tahu bahawa apabila wanita haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya apabila baginda nak daripada isteri baginda sesuatu, maksudnya nak, orang kata nak berintiman dengan dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kain di atas kemaluannya. Maksudnya satu untuk elakkan kotoran dan sebagainya. Dan satu lagi juga seolah nak menunjukkan bahawa tempat tu adalah haram. Okay, yang jelas haram, yang memang confirm haram ialah berjima. Itu al-haram. Tetapi juga kadang dengan kita berintiman pada kawasan tersebut, antara pusat ke lutut, juga lebih boleh terlajak kepada berjima. Maka oleh kerana itu di situ juga adalah haram. Tapi dalam hadis ini beritahu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah letakkan kat kemaluannya. Maknanya kalau kawasan lain tak ada masalah. Tapi ini hadis ini tidak dipegang oleh mazhab Syafi'i. Bahkan juga mazhab lain juga tidak berpegang dengan hadis ini. Tapi Imam Nawawi rahmatullah alaih kata, mana berdasarkan pandangan beliau, ni pandangan Imam Nawawi, dipanggil ikhtiar Imam Nawawi. Dan ikhtiar Imam Nawawi, pegangan Imam Nawawi dalam setengah masalah ialah tak termasuk dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini pandangan ni tak dipegang oleh mazhab Syafi'i. Dipanggil ikhtiarat Imam Nawawi. Baik. Jadi kesimpulannya ialah haram antara pusat dengan lutut. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Cuma kita kata ada pandangan Imam Nawawi ialah hanya dekat bahagian kemaluan sahaja. Okey, baik. Kita baca sikit lagi hadis. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'i fa ayyatunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Ibn Majah an Aisyah radhiyallahu anha. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nak bermusafir, idza arada safaran, baginda nak musafir, maka baginda membuat undian di antara isteri-isteri baginda. Fa ayyatunna kharaja sahmuha, maka mana satu antara mereka yang keluar kita kata undiannya, kita kata cabutannya, mana satu yang keluar cabutannya, maka baginda akan membawa ia keluar bersamanya. Baginda membawanya keluar bersamanya. Maksudnya baginda akan bawa isteri itu keluar bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang semula, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nak bermusafir, baginda membuat cabutan antara isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana satu yang keluar cabutannya, maka baginda akan membawanya keluar bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini juga sahih. Ini di antara adat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Bila kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam pergi jihad, maka isteri baginda sallallahu alaihi wasallam 9 orang. Isteri baginda ada 9 orang. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam akan buat cabutan. Maknanya bila dibuat undian, siapa yang kalau keluar dia punya undian dia, cabutannya, maka baginda akan bawa dia keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kadang-kadang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusafir, berjihad, kadang-kadang siapa ikut? Sayyidatina Aisyah ikut. Kan? Sebab tu saya pernah Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Aisyah pernah jatuh dia punya rantai. Kemudian lepas tu Sayyidatina Aisyah telah difitnah, kan? Itu peperangan Bani Mustalik tahun 6 Hijrah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Hudaibiyah, baginda bawa isteri lain, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara adat baginda sallallahu alaihi wasallam, bila baginda sallallahu alaihi wasallam tak bermusafir, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membuat undian antara isteri baginda. Jadi yang mana yang keluar dari cabutan dia keluar, maka dia keluar bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni untuk elakkan antara mereka supaya jadi jangan bertengkar. Bila dapat undian, maka maka seolah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak elakkan baginda pilih daripada pihak Nabi.
Kalau baginda pilih dia pihak Nabi, maka yang lain akan cemburu. Maka untuk mengelakkan mereka cemburu sama mereka, Nabi SAW tunjukkan baginda buat undian. Jangan kata siapa yang keluar tu nasib-nasib lah, maka dapat. Ni lah. Kan? Jadi kalau dia nak marah, marahlah undian tu. Maksudnya ialah baginda SAW tak buat pilihan sendiri. Padahal kalau ikut, Nabi boleh dia buat pilihan sendiri. Baginda ikhtiar sendiri, baginda pilih. Arab panggil ikhtiar, pilih. Tapi Nabi SAW tak buat pilihan. Kerana untuk menjaga hati isteri baginda SAW. Ini juga satu hikmah Nabi SAW. Baik, cukup sampai itu. Cepat tu masa berlalu. Sekejap sudah sejam. Saya sampai di 45, 50 dia lebih kurang. Jamilah cepat sikit. Sesedar pun dah sejam. Baik, wallahu alam. Allah. Okey, alhamdulillah. Ada perkara saya nak sampaikan sikit. Saya ingat kuliah saya di sini secara umumnya iaitu hari Jumaat lah kan, Jumaat malam Sabtu. Cuma yang minggu ketiga tu saya ingat saya nak cuti lah. Minggu ketiga. Selain itu maknanya minggu 1, 2 dan 4. Kalau ada 5 lah. 1, 2, 4 kalau 5. Tapi maknanya selain minggu ketiga adalah maknanya saya boleh kuliah selain minggu ketiga lah. Minggu yang lain tu minggu ketiga tu cuti. Minggu yang lain tu adalah boleh. Itu je lah nak sampaikan. Kalau nak bagi mana ustaz lain pun tak apa kan, atau mungkin nak cuti pun boleh juga kan. Okay, baik, wallahu alam. Ya. Umur fotostat lah dia umurnya. Ada tak cantik lagi. Ada ni. Boleh fotostat dia punya lah. Nanti mu bagilah. Boleh Atau nak saya fotostat kan? Boleh saya fotostat. Boleh je. Tak masalah pun. Kan? Tak apalah. Saya fotostat lah Pak. Saya PDF tak ada kat saya. Saya ingat saya fotostat sebab PDF dia ada kat saya. Dia saya fotostat kan. Berapa nanti umur kira nanti bagi tahu saya lah. Nanti beritahu nak bagi nama dengan umur. Nanti saya akan fotostat kan lah. Tak apalah, biasa fotostat kan. Okay. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.